Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan rahmatnya. Allah pertemukan kita lagi untuk kali yang ke-9 bagi bulan Disember. InsyaAllah sama pengajian kita tafsir Quran Juzul Amma Surah Al-Mutaffifin. Sekarang kita sambung kepada ayat yang ke-18 hingga 21. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'aliyyin wa ma adraka ma 'aliyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Ingatlah wahai manusia, sesungguhnya kitab suratan amal orang-orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan adalah tersimpan dalam 'aliyyin. Tahukah kamu apakah dia 'aliyyin itu? Iaitu tempat simpanan kitab catatan yang jelas nyata yang disaksikan sekumpulan malaikat yang didampingkan Tuhan di sisinya. Itulah dia makna ayat 18 hingga 21. Maksudnya dapat ada tafsir yang dapat kita jelaskan bahawa Allah menerangkan kedudukan yang amat jauh perbezaannya antara dua golongan, iaitu golongan yang derhaka al-fujar dengan golongan yang berbakti, iaitu al-abrar, dari segi amalan dan pembalasan yang diterima oleh mereka. Al-fujar golongan derhaka, al-abrar golongan yang berbakti. Allah memulakan dengan kalla, iaitu memang benar sesungguhnya catatan orang-orang yang baik dan berbakti kepada Allah dengan ikhlas beramal dan taat kepadanya disimpan catatan amalan mereka dalam iliyyin, itu tempat yang paling tinggi dalam syurga, iaitu itulah tempat kesudahan mereka. Dalam kitab Sahih Tafsir Ibn Katsir dinyatakan bahawa diriwayatkan dari Hilal bin Jasuf, dia berkata Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab tentang Sijin. Ka'ab menjawab bahawa Sijin ialah bumi yang ketujuh dan di dalamnya terdapat roh orang-orang kafir. Lalu Ibnu Abbas bertanya pula tentang Iliyyin. Maka Ka'ab menjawab bahawa Iliyyin ialah di langit yang ketujuh yang di dalamnya terdapat roh yang beriman. Ada ulama tafsir berkata bahawa Iliyyin itu ialah Sidratul Muntaha. Yang jelas kata Iliyyin daripada perkataan al-ulu yang bererti tinggi, agung dan lapang. Kemudian dalam ayat wa ma adraka ma Iliyun yang bermaksud tahukah kamu apakah dia Iliyyin adalah untuk membesar dan mengagungkan perkara ini, kerana ia adalah buku catatan amalan yang tertulis nyata di mana dicatat padanya nama dan perbuatan mereka. Buku catatan itu pula dijaga dan disaksikan oleh para malaikat yang memandang anugerah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ini tidak melenyap atau musnah, yang merupakan satu penghormatan terhadap golongan abrar ini. Okey, sekarang kita lihat kepada ayat 22 hingga 28. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Maksud dia, sesungguhnya orang-orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan tetap berada dalam syurga yang penuh nikmat. Mereka berehat di atas pelamin-pelamin yang berhias sambil melihat segala keindahan dan kemuliaan yang disediakan untuk mereka di situ. Kamu dapat melihat pada wajah-wajah mereka cahaya nikmat yang mereka perolehi. Mereka diberi minum dari satu minuman yang termeteri bekasnya, materinya kasturi, dan juga untuk memperolehi nikmat kesenangan. Itulah hendaknya berlomba-lomba mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan, dan campuran minuman itu adalah dari tasnim, iaitu mata air yang diminum daripadanya oleh orang-orang di samping Tuhan di sisinya. Yang didamping oleh Tuhan di sisinya. Dalam ayat 22 hingga 28, Allah menerangkan tentang golongan abrar, iaitu
golongan-golongan yang berbakti kepada Allah dan akan berada dalam syurga dengan kenikmatan yang amat menyeronokkan, dipenuhi dengan kegembiraan dan kelazatan serta keadaan yang mengagumkan sebagaimana keadaan berikut. Pertamanya, mereka duduk berehat di atas pelamin atau singgahsana yang terhias indah sambil melihat kenikmatan syurga. Kalau kita akan nak lihat di sisi dunianya, lebih kurang macam raja-raja lah, macam pengantin baru lah. Tapi sebenarnya lebih pada tu lagi lah, tak boleh nak bayarkan nikmat syurga Allah Ta'ala ni dengan dunia ni. Keduanya diberi minuman dengan arak asli di mana mereka tidak mabuk dan tidak pula mendatangkan penyakit. Dunia ni minum arak, mabuk, mudarat dan dapat mendatangkan penyakit. Di akhirat nanti tak ada berlaku dah waktu tu. Maksudnya diberi minum dengan arak atau tasni daripada mata air yang merupakan minuman yang paling nikmat di syurga. Ini disediakan kepada orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gambaran kenikmatan diterima oleh golongan abrar ini banyak dinyatakan oleh Allah dalam beberapa surah yang lain, beberapa ayat yang lain. Antaranya Allah berfirman surah Abasa ayat 38 hingga 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin musfirah dahikatun mustabsyirah. Wajah mereka ahli syurga berseri-seri, tertawa lagi gembira ria. Maksudnya dalam keadaan aura tu happy semua, suka semua dengan nikmat syurga. Surah As-Saffat ayat 47. La fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Ia tidak mengandungi sesuatu yang membahayakan dan tidak pula mereka mabuk kerana menikmatinya. Dalam ayat 26, Allah menggesa manusia supaya berlumba-lumba bagi mengejar kenikmatan yang besar dan kekal dengan bersemangat melaksanakan titah perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semangat perlumbaan untuk memperolehi kenikmatan yang besar ini adalah digalakkan dan bukannya berlumba-lumba untuk kenikmatan yang kotor dan bersifat sementara. Sekarang kita lihat pula kepada ayat 29 hingga 32. Bismillah yang dirahmati Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Maksud ayat ini ialah sesungguhnya orang-orang yang berdosa atau berderhaka adalah mereka yang dahulunya di dunia mentertawakan orang-orang yang beriman, wak ngani kepada orang beriman. Bila orang-orang beriman lalu dekat mereka, mereka saling mengerling, memejam, celikkan mata, wak kenyik-kenyik mata sesama mereka, mencemuh menyindir. Dan bila mereka kembali kepada kaum keluarga mereka, mereka kembali dengan gembira. Dan bila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka berkata, sesungguhnya mereka itu adalah golongan yang sesat. Dalam ayat 29 hingga 32, Allah menceritakan sikap dan perangai orang-orang kafir yang melakukan dosa dengan melaksanakan beberapa tindakan berikut. Mereka mentertawakan orang-orang yang beriman dengan mencemuh, menghina dan merendah-rendahkan mereka. Mereka juga mengejek-ngejek orang yang beriman yang melalui atau melintasi di hadapan mereka sambil mengerbit-ngerbit mata atau dengan menjeling dan memandang hina. Mereka kembali ke rumah atau ke pangkuan puak-puak mereka dengan rasa gembira dan kepuasan apabila dapat melakukan perbuatan buruk ke atas orang-orang yang beriman. Mereka menuduh orang-orang yang beriman berada dalam kesesatan kerana agama yang dianuti oleh orang-orang Islam adalah berbeza dengan agama mereka yang mengikut agama nenek moyang mereka. Semua karakter orang-orang kafir yang dilakukan ke atas orang-orang Islam pada permulaan dakwah Islam dahulu adalah disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Golongan yang memeluk dan menerima Islam pada mula-mula penyebaran Islam dahulu adalah terdiri daripada golongan yang lemah, miskin, para hamba dan sebagainya seperti Ammar bin Yasir, Khabbab, Suhaib, Bilal bin Rabah dan sebagainya. Jadi golongan ini tidak mempunyai kedudukan dalam masyarakat dan kehilangan mereka amat sedikit pada ketika itu. Dalam ayat 13 hingga 17, wa ma ursilu alaihim hafizin falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Maksud ayat ini ialah pada hal mereka tidak diutus untuk menjaga sesatnya atau tidaknya orang-orang yang beriman itu. Maka pada hari ini orang yang beriman pula mentertawakan orang-orang yang kafir
sambil mereka berehat di atas pelami-pelami yang dihias, serta melihat hal yang berlaku pada musuhnya. Untuk menambahkan kegembiraan mereka, mereka ditanya, bukankah orang yang kafir itu telah dibalas akan apa yang telah mereka kerjakan dahulu? Muslim-muslimat pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat 33 ini Allah menegaskan bahawa golongan yang berdosa itu ialah orang-orang kafir, tidak diutuskan atau tidak diperintahkan untuk menjaga dan mengawal orang-orang yang beriman. Mereka tidak perlu mempersoalkan urusan orang-orang yang beriman itu kerana mereka bukan wakil Allah. Apatah lagi untuk menuduh bahawa orang-orang yang beriman itu menganut kepercayaan sesat. Dan ayat 34 hingga 35 Allah menjelaskan bahawa orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti akan mentertawakan pula kepada orang-orang kafir yang dikenakan azab itu sambil duduk di atas singgasana memerhatikan orang-orang kafir yang menerima azab siksa itu. Allah membalas perbuatan jahat orang-orang kafir yang dilakukan semasa hidup di dunia dahulu ke atas orang-orang yang beriman. Dalam ayat 36 Allah seolah-olah berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami telah membalas segala perbuatan orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam? Allah telah memberi balasan setimpal ke atas perbuatan jahat mereka. Itulah di antara kupasan ayat 33 hingga ayat 36. Sekarang muslimat, kita berada di penghujung untuk surah Al-Mutaffifin ini. Kita lihat pula kepada pengajaran ayat. Pengajaran ayat dapat kita fahami ialah yang pertama, ya Allah memberi ancaman kepada golongan yang melakukan kecurangan dalam urusan timbangan dan sukatan dalam aktiviti perniagaan. Jadi Islam adalah satu agama yang menentang kecurangan, penindasan, pembohongan, pendustaan dalam urusan jual beli. Kerana jual beli haruslah berdasarkan kepada saling redha meredai. Jadi kalau ada unsur penipuan, siapakah yang redha dengan penipuan? Sebab penipuan ini jelas menindas. Yang kedua, dalam kitab catatan amalan orang-orang yang derhaka diletakkan di tempat yang paling bawah. Catatan untuk orang yang derhaka ni dipanggil sijin. Kitab catatan amalan orang yang berbakti akan diletakkan di tempat yang paling tinggi, itu dipanggil iliyin. Sijin, iliyin. Sijin orang yang derhaka, iliyin orang yang berbakti. Kecelakaan bagi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan yang terdiri daripada golongan yang melampaui batas. Maksud orang yang menentang kebenaran dan menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, pengajaran yang kita ambil ialah golongan yang beriman akan diberi balasan syurga. Jelas, yang penuh dengan kenikmatan. Manakala golongan yang derhaka jelas akan mendapat balasan azab siksa daripada Allah SWT. Wal-iyazubillah. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala supaya kita ni sentiasa bebas daripada neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma dakhilna al-jannah. Itulah doa kita setiap waktu dan ketika. Semoga selamat diri kita, keluarga kita, keluarga kita, sahabat kita, saudara mara kita dan semua orang Islam ikhlas dan redha oleh agama Allah dan sentiasa berbakti serta melakukan amal soleh untuk kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Sekadar itulah saja untuk kali ini. Sekadar yang baik itu daripada Allah, sekadar lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf kepada semua. Kita sebagai penutup tahun baru 2021, insya-Allah kita sudahi dengan surah Al-Mutaffifin. Insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam kuliah-kuliah akan datang. Wa akhiran aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.